Ahli Parlimen Pembangkang ditegur tidak faham peraturan mesyuarat. Timbalan Menteri Pendidikan seru pasti daftar di bawah KPM. Ahli Parlimen PKR minta rakyat kemuka aduan isu caj hospital mahal. Bekas CEO fail laporan SPRM terhadap Ketua Menteri Sabah. Pemuda PAS kritik Ngakomeng jadikan isu zakat sebagai bahan politik. Gerakan Nafi serang PAS berhubung deklarasi bukan Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstab News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Seorang ahli Parlimen Pembangkang ditegur timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Muhammad Shah Abdullah kerana tidak faham mengenai peraturan mesyuarat. Ahli Parlimen Pasir Salak Jamaluddin Yahya menggunakan peraturan 24E-2 dan -5 untuk menegur menteri kerana tidak hadir menjawab soalan bagi sesi pertanyaan menteri pada persidangan sebelah pagi. Sebaliknya menyerahkan tanggungjawab itu kepada timbalan menteri. Susulan perkara yang dibangkitkan itu, timbalan speaker mempersoalkan sama ada Jamaluddin memahami peraturan mesyuarat yang digunakan. Beliau kemudian meminta ahli parlimen tersebut untuk memahami peraturan mesyuarat dan tidak membazir masa bersidang. Sebelum itu, Jamaluddin membangkitkan peraturan itu selepas timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Syamsul Anwar Nasarah menjawab soalan tambahan yang dikemukakan oleh Datuk Muhammad Isam Muhammad Isa. Pusat Asuhan Tunas Islam Pasti Malaysia iaitu prasekolah yang dikendalikan oleh PAS di Pelawak untuk berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan KPM. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata ia bagi membolehkan kanak-kanak di Pasti mengikuti silibus atau kurikulum perdana yang disediakan KPM sebagai persediaan sebelum memasuki tahun 1 sekolah rendah. Jelas beliau, seruan sama turut dibuka kepada mana-mana pusat prasekolah swasta yang tidak berdaftar dengan KPM untuk bersama-sama berada di bawah payung pendidikan KPM. Kahwah menjawab soalan tambahan Aminul Huda Hassan tentang bagaimana KPM merancang memastikan guru termasuk di peringkat prasekolah sentiasa mempunyai latihan yang mencukupi dan berterusan. Tambah Kahwah, KPM mulai awal tahun ini telah menubuhkan sebuah pasukan khas untuk mengendalikan isu prasekolah, iaitu salah satu daripada 6 reformasi bidang pendidikan yang akan dilaksanakan. Ujar beliau, pasukan khas itu telah menjalankan beberapa sesi libat urus yang menjurus kepada penyelarasan dari segi kurikulum dan kelayakan tenaga pengajar atau guru termasuk di peringkat prasekolah. Orang ramai yang mempunyai aduan berhubung caj hospital dan insurans perubatan yang mahal boleh kemukakan hal tersebut di aduan.pkr.hospital.insurance@gmail.com. Ahli-ahli Parlimen Parti Keadilan Rakyat PKR mengambil inisiatif untuk mengumpul maklumat dan maklum balas daripada semua pihak berhubung isu caj hospital swasta dan harga insurans perubatan yang dilaporkan melambung ketika ini. Ahli Parlimen Bayan Baru Sim Zezin berkata inisiatif itu diambil selepas pihaknya menerima banyak aduan berkenaan kenaikan caj hospital swasta dan premium insurans perubatan yang luar biasa daripada orang ramai. Jelasnya isu itu merupakan perkara serius kerana kenaikan luar biasa caj hospital swasta dan premium insurans perubatan akan menyebabkan golongan M40 tidak lagi berkemampuan dan beralih kepada hospital kerajaan untuk mendapatkan rawatan. Keadaan itu, ujar beliau, akan menyebabkan hospital kerajaan menerima penambahan pesakit sekaligus menafikan hak dan peluang yang sepatutnya dinikmati oleh golongan B40.
Sementara itu, Zezin turut mendesak Bank Negara Malaysia menjelaskan mengenai kenaikan luar biasa harga premium insurans perubatan yang dibenarkan atas faktor keputusan perniagaan. Jelas beliau disebabkan kenaikan mendadak itu juga, kebanyakan ejen insurans perubatan ketika ini berdepan tekanan kerana ramai pelanggan mereka mula menamatkan polisi insurans perubatan masing-masing disebabkan tidak lagi mampu membayarnya. Jom sertai peraduan bersama NetStep. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Berapakah nilai saman yang bakal dikenakan kepada Sanusi oleh DSET Group? Nyatakan tarikh berita yang disiarkan bertajuk Mufti Larang Buka Aib Tun Daim dan lengkapkan slogan Malaysia menjadi lebih kuat apabila kita semua. Peserta yang menjawab dengan betul dan slogan terbaik akan dipilih sebagai pemenang. Jangan lupa screenshot dan sertakan dalam link Google Form yang disediakan di ruang description berita NetStep News edisi petang Jumaat 22 November 2024. Pemenang peraduan minggu kelima ialah Izhar Zuhaili. Tahniah kepada pemenang. Terima kasih. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Sabah Mineral Management SMM Sdn Bhd John Teh Eng Gihon disoal siasat selama hampir 7 jam berhubung laporan SPRM yang dibuat terhadapnya. Memetik laporan daripada Malaysia kini, John Teh diarahkan ke Ibu Pejabat SPRM Sabah di Kota Kinabalu pagi tadi. Dakwaan tersebut mengatakan dia bersekongkol dengan pemberi maklumat untuk mencemarkan kerajaan negeri dengan beberapa siri video yang mendakwa skandal rasuah. Susulan itu, bekas Ketua Pegawai Eksekutif itu turut memfailkan laporan SPRM terhadap Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Laporan terhadap John Teh itu difailkan beberapa jam selepas media menyiarkan video dia menuduh Ketua Menteri itu menyalahgunakan kuasa berhubung pemberian lesen cari gali mineral di negeri itu. Ahad lalu, John Teh menafikan dia berpakat dengan pemberi maklumat tersebut dan mendakwa ada bukti bagi menyokong dakwaan salah guna kuasa Haji G. Tindakan Ahli Parlimen DAP Nga Komeng membuat perumpamaan keadaan kedudukan keuangan DAPSI seperti asnaf miskin melayakkan sayap itu menerima zakat di bidas Pemuda PAS Selangor. Ketua Pemudanya Muhammad Syukri Omar berkata, isu zakat tidak patut dijadikan bahan sindiran atau alat politik kerana ia merupakan satu tindakan tidak bertanggungjawab. Tegasnya, zakat tidak boleh dan tidak sepatutnya digunakan dalam perbandingan dengan kedudukan mana-mana parti politik. Syukri berkata sikap DAP yang cuba memperlekehkan institusi zakat dengan kenyataan sedemikian adalah sangat dikesali, seolah-olah tidak memahami sensitiviti umat Islam. Muda PAS Selangor menggesa pihak DAP khususnya Nga agar menarik balik kenyataan tersebut dan memohon maaf atas kenyataan yang menyentuh sensitiviti umat Islam. Terdahulu, Nga mengumumkan menyumbang 1 bulan gajinya sebagai ahli parlimen kepada DAPSI kerana ia antara parti yang paling miskin dalam negara seperti sudah masuk asnaf fakir miskin dan layak mendapat zakat. Ketua Pemuda Gerakan Wong Chia Zen menafikan parti itu menyerang rakan dalam Perikatan Nasional susulan gesaan supaya komponen berkenaan mewujudkan deklarasi bukan Melayu. Menerusi laporan FMT, Wong berkata gesaan Presiden Gerakan Dominic Lau itu bertujuan menyampaikan realiti sebenar iaitu PN memerlukan sokongan semua lapisan masyarakat termasuk pengundi bukan Melayu untuk menjadi gabungan kuat dan relevan. Katanya Lau bukannya berniat menyerang mana-mana pihak atau parti komponen. Sebelum ini, media melaporkan timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Mat menegaskan tiada keperluan bagi PN mewujudkan deklarasi untuk bukan Melayu yang dicadangkan Lau pada persidangan Gerakan ke-52 Ahad lalu. Menurutnya, Gerakan tidak perlu takut akan bayang-bayang sendiri dan menyalahkan PAS kerana tidak dapat sokongan masyarakat Cina. Mengulas lanjut, Wong yang juga adun Kulim berkata, deklarasi dicadangkan itu hanya seruan untuk memperkukuh
asas PN sebagai sebuah gabungan inklusif tanpa perlu bergantung kepada sokongan satu kaum atau agama sahaja. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Merakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.